Jadi, kami nak berkongsilah pengalaman bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang sudah pun kembali dari Sudan, iaitu Cik Muhammad Hafizul Syafiq Abu Bakar. Merupakan seorang pelajar, kabarnya kini sudah pun sampai di Dungun, Terengganu. Kalau boleh kita dapatkan secara dalam talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Hafizul? Alhamdulillah, sihat. Dah berapa hari sebenarnya sampai di Malaysia? Sampai di Malaysia dah 3 hari. Dah 3 hari, Alhamdulillah. Dah terus balik Dungun lah tu? Dungun baru sampai semalam. Oh, baru sampai semalam. Okey, baik. Kita nak cerita berkenaan dengan situasi yang berlaku di Sudan berkenaan dengan pertempuran di antara Angkatan Tentera Sudan dan juga RFS ini. Waktu itu, di mana lokasi Cik Hafizul berada? Sebab dia di Bandar Khartoum kan? Tapi Cik Hafizul berada di mana waktu itu? Ketika malam kejadian tu, saya berada di Komplek Petronas, berhampiran dengan International Airport Khartoum. Oh, okey, baiklah. Pastinya boleh kongsikanlah kepada kami situasi ataupun pengalaman sebab waktu berlaku pertempuran itu kabarnya sehingga kini lebih 500 penduduk menjadi mangsa korban kan, dan perasaan Cik Hafizul sendiri sebagai seorang rakyat Malaysia yang menetap di sana sebagai pelajar, bagaimana perasaan waktu pertempuran itu berlaku? Jika ikut pengalaman, pergolakan yang berlaku semenjak saya berada di Sudan ini kali ketiga. Tapi tidak sangka yang kali ketiga ni paling teruk dan tidak tergambar yang akan berlaku seterus ini. Jadi agak panik tapi sebab saya bersama dengan ada pegawai kedutaan, jadi keadaan terkawal untuk pergerakan kami pergi ke tempat yang lebih selamat. Difahamkan Cik Hafizul belajar di sana kan? Ya. Dah berapa lama berada di Sudan? Berada di Sudan tahun ke-9 berada di Sudan. Okey, dan pastinya bersama dengan rakan-rakan lain yang ada juga di sana. Bagaimana pengalaman mereka sendiri? Kebanyakan pelajar yang ada bersama dengan saya pada ketika kejadian, majoriti mereka ada pelajar yang baru tiba 2 Ramadan baru tiba di Sudan. Okey, dan mereka juga sudah kembali ke Malaysia? Ya. Okey, mungkin boleh cerita sikitlah. Kabarnya sewaktu diumumkan ada gencatan senjata tapi masih lagi tidak dipatuhi kan? Ini rakan-rakan suasana raya di sana ya? Cik Hafizul, dengar saya? Cik Hafizul, kalau boleh dengar suara saya. Okey, ini suasana beraya di sana. Okey, mungkin boleh cerita sikit. Okey, boleh cerita sedikit pengalaman dia. Ya. Dengar. Ya. Okey, ceritakan sedikit pengalaman raya. Ya, betul. Hello? Ya, Cik Hafizul, kami dengar suara. Pada malam untuk persiapan raya, sebenarnya pada malam kejadian tu memang kita orang sedang berbincang berkenaan dengan bagaimana nak sambut hari raya, menu yang akan disediakan. Tapi bila berlaku perkara yang tidak diduga, jadi apabila kami berkumpul di rumah Malaysia, kami buat sekadar yang dapat. Tapi dalam keadaan menyiapkan makanan untuk hari raya tu, masih terdengar tembakan di sekitar kediaman. Allahu Akbar. Dan kabarnya waktu diumumkan ada gencatan senjata pun masih lagi tidak dipatuhi kan? Bagaimana situasi keadaan waktu itu? Masa sebelum kami keluar daripada kawasan Komplek Petronas, kami menunggu gencatan senjata dipatuhi oleh dua-dua pihak. Tapi malangnya, walaupun gencatan senjata diisytiharkan, tapi tembakan masih lagi berbunyi. Jadi kita orang tak tahu bila waktu yang paling sesuai untuk kita orang keluar dengan selamat daripada tempat tu. Dan bila sebenarnya Cik Hafizul bersama dengan rakan-rakan yang lain dikeluarkan daripada sana? Kami dikeluarkan daripada Komplek Petronas hari yang ketiga. Lebih kurang jam 5.30 petang, 30 minit sebelum berbuka.
itu pun masih ada kedengaran tembak-menembak. Jadi keluar daripada kawasan tu dalam keadaan betul-betul tawakal. Tak tahu selamat ataupun tidak. Dan selepas itu terus dibawa ke mana Cik Hafizul? Terus dibawa ke rumah Malaysia, iaitu rumah kediaman Duta Besar Malaysia di Sudan. Dan daripada situ terus dibawa pulang ke Malaysia atau bagaimana? Belum. Kami menetap di rumah Malaysia selama lebih kurang 1 minggu ataupun 6 hari sebelum Kedutaan Malaysia mengumpulkan seluruh rakyat Malaysia yang berada lebih kurang 8 lokasi yang berbeza di Khartoum dan kumpulkan di rumah Malaysia sebelum boleh bergerak keluar daripada Khartoum ke Port Sudan. Yang mengambil masa lebih kurang 5 hari. Bagaimana agaknya situasi waktu itu dengan keadaan ramai yang juga ambil keputusan untuk keluar daripada negara Sudan kan? Ya, betul. Jadi kita orang konvoi bas daripada Khartoum, Malaysia punya gerombongan, kita ikut rombongan UAE bersama-sama bergerak ke Port Sudan yang mengambil perjalanan sejauh 1,000 kilometer lebih. Baru sampai di Port Sudan sebelum boleh naik kapal yang disediakan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi sebelum keluar ke Jeddah, sampai di Jeddah. Dan sebaik saja tiba di Port Sudan tu pastinya lebih tenang kan, lebih berasa selamat. Bagaimana mungkin perjalanan daripada sana untuk tiba ke Malaysia? Boleh cerita tak? Apabila tibanya kami di Port Sudan, jadi keadaan sedikit tenang berbanding Khartoum kerana Khartoum merupakan tempat tumpuan berlakunya pergerakan. Walaupun sebenarnya masih belum tenang sebab sebelum keluar daripada Sudan keadaan belum selamat. Jadi bila dah naik kapal, dah lepas daripada pelabuhan, rasa selamat daripada apa-apa bencana. Jadi kapal tu berlayar lebih kurang 10 jam sebelum tiba di pelabuhan Jeddah. Okey, bila sampai di Jeddah tu adakah bermalam di sana terlebih dahulu sebelum sampai ke Malaysia atau bagaimana? Ya, bermalam di sana dahulu. Kami tiba di Jeddah lebih kurang jam 9 malam. Dia disambut oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga Konsulat Jeneral Malaysia yang berada di Jeddah. Kami dibawa ke hotel, bermalam di sana selama 1 hari dan keesokannya terus pergi ke airport. Airport Jeddah. Okey, sebaik saja tiba semalam di Dungun Terengganu, bagaimana mungkin reaksi keluarga bila nampak Cik Hafizul depan mata? Sangat bersyukurlah sebab walaupun saya beritahu kepada family, walaupun semua barang yang baru saja dikirimkan ke Sudan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dibawa pulang, hanya sehelai sepinggang. Jadi family bersyukur kerana dapat tiba di Malaysia dengan selamat walaupun barang-barang tidak dapat bersama. Okey. Alhamdulillah. Dan mungkin kalau kita lihat kan, Cik Hafizul masih lagi belajar, ada berapa tahun lagi pengajian, bagaimana mungkin perancangan selepas ini? Saya sedang tahun akhir sebenarnya di Universiti Darul Islamiyah. Jadi masih tidak tahu bila universiti akan dapat beroperasi dengan dapat dibuka semula. Mungkin dalam waktu sekarang ni akan buat apa yang patut yang dapat dibuat di Malaysia. Ada niat tak ataupun Cik Hafizul bercadang untuk sambung pengajian di Malaysia sahaja? Ada. Jika dapat, jadi mungkin akan terus sambung di sini jika dapat pindah kredit. Ya. Bagaimana pula dengan rakan-rakan yang lain Cik Hafizul yang juga sama sekali pulang? Ada berhubungan? Kebanyakan. Ada. Masih berhubungan. Yang pulang bersama dengan kami, 6 orang pelajar baru yang hajatnya untuk ambil bahasa di Khartoum. Tapi diorang ni masih menunggu keputusan result SPM. Jadi diorang masih ada tempat lain untuk diorang pergi. Jadi kami yang kebanyakan daripada kami yang pulang ni yang senior adalah tahun akhir. Jadi kami sedikit
terkilang lah sebab tak sempat nak habiskan tahun ini. Dan mungkin harapan Cik Hafizul lah kan berkenaan dengan situasi ataupun pergolakan pertempuran yang berlaku di Sudan ini. Harapannya pergolakan yang berlaku antara dua pihak, antara SAF dengan RSF dapat diredakan dan kehidupan seharian rakyat, terutamanya kenalan saya yang berada di Sudan, rakyat Sudan dapat berjalan dengan sempurna dengan kebiasaan seperti sebelum ini, dan juga universiti-universiti yang ada dapat beroperasi dengan sedia kala seperti sedia kala. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar keadaan kembali pulih. Terima kasih Cik Hafizul untuk perkongsian pengalaman sewaktu berada di Sudan. Boleh teruskan beraya, rezeki dapat beraya dengan keluarga di Dungun. Kirim salam dengan ahli keluarga semua. Jaga diri. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia perkongsian daripada Muhammad Hafizul Syafiq Abu Bakar, merupakan pelajar di Sudan yang selamat sampai di Malaysia. Baru semalam tiba di Dungun Terengganu. Keadaan pertempuran ataupun pergolakan antara kedua-dua tentera Angkatan Tentera Sudan dan juga RFS ini pastinya menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ahli keluarga yang mana anak-anak mereka belajar di Sudan. Alhamdulillah semuanya kembali dalam keadaan selamat. Kita pun doakan agar pergolakan yang berlaku ini dapat terus reda dalam bulan yang baik ini, bulan Syawal ini. Seharusnya mereka meraihkan kehadiran Syawal dengan penuh kemeriahan dan kegembiraan, namun dipalit dengan pertempuran.